A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi dan muliakan Tuan Imam Ahli Jawatankuasa Masjid Sultan Syarif Ali, pehin-pehin, datuk-datuk, haji-haji, masyayikh, muallimin, asatizah, yang mungkin saya minta maaf mungkin tidak mengenali, dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa pada malam ni. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berkongsi serba sedikit ilmu yang ada pada kita semua. Jadi mula-mulanya mungkin saya minta maaf terlebih dahulu kerana mungkin ada nanti mungkin kata-kata tersebut, tersasar, tercakap yang mungkin tidak dengan niat untuk insya-Allah menyakiti sesiapa, insya-Allah. Tapi mungkin yang keduanya juga kerana saya ni ikutnya dah lama di sini ni, di Brunei, tapi masih lagi tidak dapat bercakap bahasa Brunei. Itu nak kena minta maaf juga. Kalau ikutnya saya ni 15 tahun di Terengganu. Jadi selepas daripada tu dah berapa 30 tahun dah. 30 tahun lebih di luar Terengganu, tapi masih bercakap Terengganu juga. Sebab mungkin orang rumah Terengganu. Jadi di rumah cakap bahasa Terengganu. Jadi adalah mungkin logat-logat Terengganu campur dengan Kelantan sikit. Minta maaf banyak-banyak dulu. Jadi kalau tak faham boleh tanya saya lepas ni. Pada malam ini insya-Allah topik yang telah diminta daripada saya untuk sama-sama kita share, kita bercerita pada malam ni ialah tentang an-niyah. Kemudian ada juga diminta daripada saya untuk, dia kata bukan niat ustaz tapi juga hadis 40 An-Nawawi. Dua-dua tu betul. Hadis Nawawi, kalau kita ni selepas ni ada sesi lagi insya-Allah ke 40 lah tu 42 kali insya-Allah. Kalau habis satu kali satu hadis. Tapi kalau tak habis satu kali satu hadis, maknanya 84 kali ataupun lebih. Saya kira-kira kalau 40 kali maknanya setahun. Ni tolak raya, tolak pergi, tolak saya lari ke mana tu, berjalan ke mana, jadi setahun. Kalau tak 2 tahun, kalau tak 3 tahun. Jadi bila fikir-fikir balik, insya-Allah setahun ni lama setahun ni. 2 tahun lagi lama, 3 tahun lagi lama. Sebab hadis yang akan kita bincangkan, kalau mengikut betul buku hadis 40 ni, nama dia 40 tapi sebenarnya bukan 40, 42 hadis. Jadi kenapa nama 40? Nanti lepas ni kita cerita kenapa 40 tapi hadis 42. Kalau tak tercerita, sebab saya minta maaf juga kadang-kadang saya mengajar di mata-mata, mengajar fiqh di mata-mata, Matla'il Badrain. Jadi banyak nak cerita tapi tak cerita. Kadang-kadang
seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak cerita-cerita lagi. Orang tak ingat kan, saya lupa nak cerita masa dah habis. Jadi itu kadang-kadang teknik nak panjangkan, nak minta datang lagi ke sini tu. Jadi pada malam ni kalau nak baca hadis ni, saya kira-kira kalau setahun habis 40 hadis dalam dunia ni, bukan 40 hadis Nabi SAW ni yang dikatakan hadis tu ialah percakapan, apa yang Nabi cakap, perbuatan, apa yang Nabi buat, diam Nabi pun hadis juga. Jadi kalau mengikut orang hadis, muhaddisin, orang hadis, dia kata sifat Nabi pun hadis juga. Sifat ni Nabi pakai baju hijau, Nabi tinggi, Nabi rendah, rambut panjang mana, itu pun hadis juga. Jadi kalau kita kira hadis, maknanya Nabi ni bercakap, memang banyak lah tak? Tiap hari berapa banyak Nabi bercakap? Takkanlah Nabi diam tak? Nabi bercakap, cakap. Semua bercakap Nabi tu hadis. Jadi oleh kerana itulah bila kita baca hadis Bukhari, cerita tentang Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari mengumpulkan buku hadis dia dalam 6,000 atau 7,000 hadis tu. Kalau ditolak berulang-ulang dia akan jadi lebih kurang 4,000. Tapi Bukhari yang kumpulkan hadis dia tu dalam, kita katalah 6,000 7,000 ni, sebenarnya dipilih daripada lebih 1,000,000 hadis. 1,000,000. Malam ni kita nak baca 40, tak start lagi ni. Bila nak start 40 ni? Tapi Bukhari 1,000,000 hadis. Dan 1,000,000 bukan dia tengok, tapi dia hafal. Jadi macam mana orang hafal 1,000,000 ni? Kita pun tak erti, tak boleh nak fikir. Jadi maknanya hadis ni banyak. Dan hadis ni dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam buku dia ni. Di dalam buku hadis 40 ni adalah saringan, petikan ataupun pilihan. Selected muntakhab panggil. Dipilih daripada hadis yang beliau, iaitu Nawawi sendiri kumpulkan dalam satu buku, nama dia Riyadhus Shalihin. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ni ada lebih 2,000 hadis. Riyadhus Shalihin. Jadi saya nasihatkanlah kepada ramai orang muda ni, orang muda-muda ni yang sempat berjalan ke mana-mana. Kalau berjalan tu sama-sama juga ialah pergi kedai buku. Tapi pilih yang boleh dipakai lah. Jangan tak boleh dipakai, nanti beli buku zaman sekarang ni banyak mengarut-ngarut. Salah beli, tengok buku mengarut, baca pun mengarut, tengok jadi pun mengarut juga. Tengok jadi cari yang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ni tulisan Imam Nawawi, hadisnya lebih daripada 2,000. Imam Nawawi tengok 2,000 ni ramai orang tak boleh baca. Kalau saya tanya kita, siapa ni semua ni yang dah habis buku fizik, chemistry ni semua ni. Buku biologi, siapa yang dah baca buku hadis 40? Hadis Riyadhus Shalihin. Jadi kita ni banyak sangat hadis dalam dunia ni yang ada di dalam kitab-kitab ulama tulis. Tapi Imam Nawawi tengok banyak sangat Riyadhus Shalihin ni, dia kumpulkan jadi 40. Jadi alhamdulillah kita dapat jumpa pada malam ni. Bagi siapa yang dah ada hadis 40 boleh bawa, insya-Allah kalau ada. Kalau tak ada kertas, bawa telefon, insya-Allah. Jadi saya pada malam ni insya-Allah akan cuba baca hadis ni, hadis 40 ni, dan saya cuba ambil petikan-petikan yang ditulis syarahan dia oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Ibnu Hajar ni seorang ulama yang hidup pada abad yang ke-10 Hijrah, lebih kurang 300 tahun, lebih kurang 200-300 tahun selepas kedatangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ni, jadi kena start nak cerita Imam Nawawi juga sikit. Imam Nawawi ni sebab dia penulis buku tak, malam ni starting
Jadi Imam Nawawi ni yang menuliskan buku ni seorang yang saya rasa sangat hebat. Dia masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dari dalam mazhab Syafi'i ini ada ulama-ulama yang besar yang dipakai oleh kita semua sehingga hari ini, iaitu Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Imam Ramli. Itu ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mana buku-buku mereka banyak didapati sekarang ni di samping yang lain kan, Imam Al-Ghazali dan juga lain-lain. Jadi Imam Nawawi ni dia lahir di, Nawawi bukan nama dia, walaupun kita sekarang ni ramai orang nama Nawawi tapi sebenarnya Nawawi tu bukan nama dia. Nama dia Yahya. Orang Melayu nama ambil lah, tak apa dah, ambil yang tak salah saya rasa. Tapi kalau ikut maknanya, awak ni berasal daripada mana? Asal daripada Sengkurung. Jadi Sengkurung patutnya nama awak bukan Nawawi, Sengkurungi mana awak. Patutnya kalau Brunei besar sikit Brunawi, macam tu. Jadi kalau dulu orang Arab panggil orang Melayu ni, semua orang Melayu dipanggil Jawi. Sebab apa? Sebab dia kira Melayu ni daripada Pulau Jawa semua. Padahal kita bukan Pulau Jawa, Pulau Borneo. Jadi panggil Jawi. Sebab tu jadi Jawi, Al-Jawi, 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 semua Jawi. Jadi itu An-Nawawi ni berasal daripada Nawa. Satu tempat nama dia Nawa. Jadi kalau orang yang suka Google mapping ni, bertekan-tekan tu kan, tu tekan-tekan tu. Cari dalam Google Map tu Nawa, tulis N-A-W-A. Tapi kena tulis belakang tu sikit, Nawa Syria. Jangan Nawa, sebab Nawa ada juga tempat lain di India, di Pakistan. Nanti sampai ke Pakistan, awak kata, oh Nawawi ni orang Pakistan. Bukan. Nawa tu satu tempat di selatan Damsyik sekarang ni. Selatan Damsyik. Jarak dia daripada Damsyik tu, ibu kota Syria ni, lebih kurang 85 km. Ada satu kampung nama dia Nawa. Jadi orang yang suka zoom ni, zoom, boleh tengok kubur Imam Nawawi ada di situ. Imam Nawawi kubur dia ada di situ. Di tengah-tengah kampung kampung Nawa tu. Nawa. Jadi dia ni seorang yang hebat. Saya kata kenapa? Kerana pembelajaran dia, kerana pengajian dia. Dia kata daripada kecil tu dia belajar, dia hafal Quran. Kemudian dia belajar 12 subjek satu hari. Subjek lah kita panggil sekarang subjek. 12 orang guru dia mengaji satu hari. Sampai macam tu daripada dia muda sampailah kepada dia ni mengajar. Jadi kalau kita kata kita ni berapa ramai tok guru kita orang muda belakang ni kan. Berapa ramai guru? Adalah guru fizik seorang, guru sains, contoh tak? Jadi Imam Nawawi ni dia belajar kitab-kitab tu, ada disebutkan kitab-kitab saya tak perlu sebut tapi 12 subjek satu hari. Belajar sampai dia ni alim. Dia kata dia tidur sikit saja dan makan dia sekali saja satu hari. Lepas tu pagi dia minum sebelum subuh. Kemudian itulah dia kata makan dia, iaitu makan lepas isyak. Dia kata sudah sembahyang isyak dia akan makan. Jadi lepas tu lagi dia ceritakan dia ni sangat warak dia sehingga dia tak makan apple daripada Damsyik. Apple Damsyik maknanya kita kalau kita pergi kedai supermarket kita pergi beli apple, kita tengok apple Perancis ke apple muda, kita tak kira tak beli dah. Semua halal apple kan. Apple. Duit halal, apple halal. Takkan apple pun nak tanda halal juga kan? Macam ni. Anak saya ni semua benda tengok halal masa dia kecil-kecil dulu. Sebab kita ajar dia jangan ambil benda yang tak halal. Dia pergi tengok mainan toy-toy, dia tengok toy mainan budak-budak. Tak halal dia tak boleh, dia kata. Mana ada cap halal. Jadi apple halal lah apple tapi Imam Nawawi dia tak makan apple di Damsyik. Kenapa? Kerana dikatakan apple di Damsyik ni ada setengah-setengah tempat tu ditanam di atas tanah wakaf. Jadi bila pokok apple ditanam di pokok wakaf, di tanah wakaf, bermaknanya buah dia tu sepatutnya buah wakaf tak? Tapi ada orang yang ambil buah tu pergi jual. Jadi tapi bukan semua tanah wakaf di Damsyik tu. Tapi oleh kerana ada tanah wakaf, jadi dia takut, Imam Nawawi ni takut bahawa apple yang dijual tu adalah apple daripada tanah tu.
Tanah tu berapa kerat je, mungkin 5%, mungkin 10% saja daripada tanah Damsyik tu. Tapi dia takutnya sampai macam tu, warak dia. Kita tak kira tau. Apa benda pun semua bedal panggil. Ingredient pun tak tengok. Ni susah tak? Jadi pergi miri ambil semua tak? Ayam ke tak ayam ke, lagi murah kan? Kepak tak kepak, semua makan. K benda ke, C ke benda, semua makan Jadi ini Imam Nawawi ni nombor 2 nak cerita warak dia ni, dia tak masuk hammam. Hammam ni ialah tempat mandi. Kalau orang panggil Turkish bath bilik mandi, tempat mandi Turki orang panggil. Dulu ni negeri Syam ni sejuk saya pernah duduk di Jordan ni kira Syam lah tempat saya dengan Nawa tu kalau ikutnya 80 km juga. Jadi tempat saya duduk tu dulu saya tak tahu rupanya di Jordan ni ada salji rupanya. Sekali diturun salji habislah. Tak keluar rumah 2 minggu. Sebab apa? Salji mana boleh berjalan. Bukan salji main. Kita yang sekali-kala ni sukalah dah salji lah. Tapi salji dan dia banyak tak boleh nak keluar rumah. Nak ceritanya Imam Nawawi ni di negeri-negeri sejuk ni macam tu, dia ada tempat mandi. Sebab beza orang Islam dengan orang yang tak Islam zaman tu ialah mandi. Orang Islam sunat mandi walaupun satu kali at leastnya pada hari Jumaat Orang zaman tu di Eropah dia tak mandi setahun. Jadi bayangkan tak mandi setahun mesti busuk tau. Busuk tak tahu macam mana tau. Orang putih dulu kan. Jadi negeri Islam pada masa tu oleh kerana disyariatkan mandi, maka dia telah bina dipanggil bath tu, dipanggil hammam tu. Jadi hammam ni dia biasanya dia besar, dia ada air kat situ. Lepas tu orang masuk dalam tu. Biasanya orang tukar baju dalam tu, air tu panas. Jadi orang sukalah mandi dalam tu. Masalah dia ialah kadang-kadang ada orang tak tutup aurat. Mandi selain biasalah dah. Orang mandi ramai-ramai kan. Bukan campur laki perempuan, laki-laki perempuan-perempuan. Tapi maknanya dia akan adalah terbuka aurat. Imam Nawawi tak masuk dalam tu. Sebab apa? Sebab dia nak jaga. Takut terpandang kepada aurat tau. Sekarang ni saya ke Jepun. Di Jepun ni ada lagi style macam tu. Style Jepun ni teruk lagi. Mandi semua tak ada baju. Susah Jepun ni. Ada style hammam juga tapi semua kat pintu tu dia dah tahan dah. Tempat gantung baju situ gantung kain. Jadi gantung kat situ masuk semua. Kita pun tak boleh nak imagine dah. Jepun punya cerita ni kan. Jadi habis cerita tu, Imam Nawawi ni lepas daripada tu dia telah sakit. Daripada Damsyik dia mengajar, dia tulis buku yang banyak dan dikatakan dia tak kahwin tak sempat nak kahwin. Orang kata kenapa tak kahwin? Sebab busy sangat menulis kitab-kitab. Kita tak kahwin sebab lain inilah ni orang muda-muda ni tak kahwin sebab apa? Sebab muda. Sebab tak ada usin. Ataupun tak ada orang nak. Ramai orang nak. Jadi sekarang ni Imam Nawawi ni dia sibuk menulis tu. Kemudian dia sakit. Bila dia sakit, dia balik ke kampung dia di Nawa tu, kemudian dia meninggal di Nawa tu dekat rumah ayah dia. Jadi maknanya dia mati sebelum ayah dia. Umur dia lebih kurang 45 tahun masa dia meninggal tu. Lebih kurang 45 tahun Qamariah. Itu cerita Imam Nawawi lebih kurang Kemudian Imam Nawawi telah tulis banyak buku. Raudhah ada, Majmu' ada. Dia punya Imam Nawawi punya aim ni ikut dia ialah dia nak tulis buku yang paling besar dalam mazhab Syafi'i. Buku fiqh paling besar. Dia tulis banyak buku, tulis yang ni, tulis yang ni, tulis yang ni, tulis tafsir, tulis hadis, tulis ni. Last sekali meninggal tak sempat habis tulis buku. Satu buku yang paling besar dia tulis dalam mazhab Syafi'i yang sampai sekarang orang tak boleh lawan lagi. Nama dia Majmu', nama dia. Majmu' Syarah Muhazzab. Muhazzab tu ialah kitab yang ditulis oleh imam sebelum daripada tu, dihafal. Kemudian dia tulis syarahan kepada Majmu'. Jadi tuan-tuan semua, kalau nak tengok besar buku Majmu' ni, besar mana, pergi ke, saya rasa ada di Mufti di library Mufti Pejabat Iftak. Mana? Sana. Ada kat sana tu. Besar dia ada lebih kurang besar tu ada kot. Buku fiqh mazhab Syafi'i.
Kita ni tak tahulah buku mana. Saya duduk mengajar di mata-mata tu Matla'il Badrain. Buku Jawi kecil itu tu. Besar tu. Setiap minggu saya setengah muka je. Sempat habis. Setengah muka. Sampai sekarang baru muka 20. Dan setahun dah. Jadi maknanya kalau besar tu macam mana bila nak habis? Tu nak ceritanya banyaknya ilmu. Dan orang tulis pada masa tu, Imam Nawawi tulis, bukan tulis dengan copy and paste tau. CMP kan. Orang sekarang ni copy internet, copy ni, jadi besar. Tesis dia, saya duduk mengajar kan. Dekat universiti. Yang tahulah style budak-budak ni. Tipu ni budak ni. Dia copy sini, buh dia tebal. Alah, kita tahu kan. Kita cek, tengok, search ada dalam ni. Tengok. Dia malas, dia tak tulis pun. Bukan daripada kita kan. Imam Nawawi daripada dia. Buku tak ada, macam mana dia boleh tulis. Jadi itu kehebatan dia. Jadi insya-Allah kita start lah malam ni insya-Allah. Hadis 40. Hadis nombor 1 ni ialah tentang niat. Hadis tentang niat yang kita nak cerita pada malam ni, dan saya akan cerita ada beberapa angle lah yang saya nak petik-petik je. Dalam masa yang pendek ni kan. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh hadis ni, nama dia hadis niat masyhur. Di mana-mana pun dalam buku Bukhari, dalam buku Muslim, di mana-mana pun orang kata hadis niat, ada mana? Hadis ni. Jadi kita semua insya-Allah kalau boleh semua ingat dia punya lebih kurang ya. Hadis ni dia panggil matan matan hadis. Matan ni ialah yang itulah Nabi kata apa? Tu matan dia. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Itu matan nama dia. Tapi yang atas tu ada lagi sebenarnya, iaitu an. Duduk main an tu. Kadang-kadang an tu saja 5, 6, 7. Bagi orang hadis, an tu itu hadis juga. Bukan tak hadis. Tapi bagi kita orang biasa ni tak larat dah buat apa an. Kita ambil yang ujung je. Ambil matan saja. Matan ni bahasa Melayu matan Matan ni isi dia. Kulit nak buat apa dah? Orang hadis tak boleh. Kalau isi saja dia tak terima dulu. Macam tu Contohnya Imam Bukhari kata. Imam Bukhari. Awak ada hadis sebutkan? Awak sebut. Nabi telah berkata bahawa makan tembikai itu sunnah. Dia akan menyebabkan hilang penyakit. Contohnya. Boleh terima tak hadis macam tu? Tak boleh tu. Sebab apa? Hadis mesti ada an. Sebab awak tak berjumpa dengan Nabi kan? Macam mana awak boleh kata Nabi berkata? Bermakna awak ni tipu. Tok, saya tak tipu. Saya cakap betul. Tak kira cakap betul, hadis awak palsu. Macam tu. Terus bagi terus hadis palsu, hadis tak boleh percaya. Bukan awak tak boleh percaya, hadis tak boleh percaya. Tak boleh diterima. Jadi sebab tak ada anan. Tapi oleh kerana kita ni dah datang akhir zaman ni tak? Orang ni buku dah ada, ni dah ada, kita baca hadis saja, matan saja. Nabi SAW dia kata pernah bersabda. Hadis ni diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Jadi hadis ni diletakkan oleh ulama-ulama hadis semua di depan-depan, di mula-mula. Bukhari letak mula-mula. Orang tulis hadis letak hadis ni di mula-mula buku mereka. Kenapa? Hikmahnya dia kata kerana niat ni ialah permulaan kepada segala-galanya. Buat perbuatan kalau tak ada niat tak menjadi. Sembahyang. Saya nak sembahyang Isyak ni, tapi tiba-tiba niat sembahyang Zuhur lebih kurang tau. 4 rakaat semua tau, betul. Sama tak? Apa beza sembahyang Isyak dengan sembahyang Isyak? Sembahyang Isyak dengan sembahyang Zuhur? Tak ada beza tak. Yang lain semua sama je. Satu je beza dia. Usolli fardu apa tu. Yang lepas daripada tu sama kan. Dia tak ada lepas sembahyang Isyak ni kena apa? 4 kali tahiyat ke? Tak ada. Mana ada? 2 kali juga kan. Tapi yang bezakan ialah niat saja. Sebab itulah penting niat dia kata. Kita kata takkanlah bertukar. Tak. Tapi tak, nanti saya akan ceritakan nanti macam mana boleh bertukar. Banyak orang bertukar dalam kes ni. Dalam kes niat ni kan. Kalau puasa niat juga tak. Esok puasa apa?
Nak puasa qada ke esok kata-katakan ataupun nak puasa sunat esok. Kalau niat qada dia jadi qada. Sampai pagi pukul 8 silap. Aku ada lagi yang tak qada. Aku tukar niat lah. Mana boleh? Kena sebelum subuh Jadi maknanya niat tu penting. Jadi niat ini penting dia, kerana itulah ulama letakkan di hadapan. Nombor 2, kita masuk dalam hadis ni. Ialah hadis ni dia kata innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Dari segi bahasa Arab, ni susah sikitlah nak tunjuk, tapi perkataan bahasa Arab ni bila Nabi cakap innama, Nabi kata innama. Bahasa Melayu terjemahan dia hanya sesungguhnya, macam tu Sebenarnya perkataan innama ni nak terjemah ni tak boleh masuk sikit bahasa Melayu ni. Dia kena explain. Gitu. Maksud dia apa innama ni? Iaitu kalau dia kata innamal a'malu binniyat, Nabi kata bermakna apa? Semua amalan ini apa-apa tak jadi kecuali dia akan ikut niat dia tu. Ekor, dia mengekori niat dia. Niat ni apa? Niat ni kalau belajar fiqh dia kata apa ni, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, dia kata. Itu dalam fiqh. Tetapi yang perlu kita sedar juga ialah niat ni sebenarnya ada 2 jenis. Satu, saya tak tahulah, saya panggil, orang panggil, kita panggil. Nama dia niat fiqh. Satu. Yang kedua, niat tasawuf kita panggil. Boleh Niat tasawuf, niat fiqh. Kenapa pula ada pecah dua-dua ni? Tak macam ni. Niat fiqh ni ialah kalau kita buat, kita niat tu, dia akan jadi tu. Contohnya kata, niat sembahyang, kita masuk masjid kita masuk masjid. Kita nak sembahyang apa? Apa ni? Nak ni yang tahiyatul masjid ke ataupun nak sembahyang qabliyah maghrib kata. Ataupun qabliyah isyak. Ni sekarang kita masuk dah. Masuk sembahyang orang azan isyak. Kita masuk. Kita nak niat apa? Nak sembahyang apa? Qabliyah maghrib, qabliyah isyak, sunat isyak ataupun tahiyatul masjid. Kita kata Allah tahulah hati aku. Tanya awak niat sembahyang apa sekarang ni? Itu nama dia niat. Kalau awak niat, kata kita ni berniat untuk sembahyang tahiyatul masjid, dia akan jadi tahiyatul masjid. Kalau niat qabliyah isyak, jadi qabliyah isyak dan juga tahiyatul masjid. Gitu. Niat dua-dua boleh tak? Ni niat dua-dua pula, ni campur ni. Macam apa kalau niat dua-dua ni? Macam kita puasa lah. Kita puasa kata. Puasa 6 hari Syawal ni biasa orang buat. Puasa Syawal ke puasa qada? Katalah orang bini-bini tu dia tinggal kata puasa 7 hari masa Ramadan. Bila masuk bulan Syawal, dia kata alang-alang aku puasa qada, baik aku niat 6 hari. Puasa 6 Boleh dua-dua kan? 2 in 1. Ambil hari Senin pula 3 in 1 pula. Sunat Senin, sunat Syawal, qada. Boleh tak macam tu Ni saya tanya je kot ni, buat nak mencampurkan ni. Jadi cari tu jawapan saya tak nak beritahu lah. Nanti ada orang tanya pula lepas ni, saya lari lah. Cepat-cepat sikit. Jadi ni itu nama dia niat apa tu? Tu nama dia niat fiqh nama dia. Yang kedua, niat fiqh ni dia bezakan amalan tu jadi apa? Jadi gini ke? Yang kedua, niat tasawuf. Niat tasawuf, saya panggil niat tasawuf iaitu pendorong. Orang putih panggil, English ni intention Bahasa pelik lagi, the why. The why, bukan the why, W-H-Y. The mengapa. Maknanya macam ni lah kata Kita buat contoh biasa ni, kata ada cerita orang di Malaysia lah, ada cerita baru kahwin, lepas tu pergi tidur rumah mak mertua dah. Lepas tu ni budak ni kata ni biasanya memang tak pernah sembahyang subuh, tapi oleh kerana pergi tidur rumah mak mertua, maka dia pun sembahyang subuh lah. Biasa tak sembahyang subuh,
Apa the why dia tu? Balik rumah dia balik tak sembahyang subuh pula. Gitu contohnya dah. Tapi bila pergi mak mertua, saya sembahyang subuh. Itu why dia tu apa? Kita nak kata ni bukan nak menuduh Kita tak kata orang ni A, B, C tau. Maknanya kalau berlaku macam tu, kadang-kadang berlaku pada kita, betul tak? Kenapa datang masjid? Contohnya. Ni kenapa datang masjid ni? Ramai-ramai ni. Ayah aku tarik aku suruh datang. Kenapa pakai ketayap ni? Ayah marah. Mana ketayap? Ambil. Jadi maknanya itu bila ayah tak ada, alhamdulillah. Duduk kat rumah kan, depan TV. Isyak ke maghrib ke tak kira dah kan. Tak semayang tak. Maknanya dia pergi ke masjid tu, dia ikut ayah tu, why dia apa? Itu nama dia niat tasawuf. Jadi sekarang ni kalau kita tanya pula, yang mana menentukan pahala? Pahalanya yang mana? Yang A ke yang B? Yang fiqh ke yang tasawuf? Dua-dua kata tu. Dua-dua tu. Jawapan dia betul juga, dua-dua. Tapi yang lebih besar lagi yang kedua tu. Yang kedua sebab apa? Yang ni yang masalah yang ni yang nak ceritakan dalam hadis ni walaupun An-Nawawi bawa hadis ni sebenarnya dia nak menceritakan dua-dua benda, dua-dua aspek ni. Tapi kalau kita baca dalam buku Riyadhus Shalihin, dia bab yang pertama dalam Riyadhus Shalihin ni Imam Nawawi tulis tu babul ikhlas, dia letak itu. Dan dia bukan bawa hadis ni saja, tapi banyak lagi hadis-hadis lain yang dia bawa. Bila kita tengok semua hadis-hadis lain tu, dia banyak nak tekankan masalah orang, ialah dia kata why tu. Kenapa buat ni, kenapa buat tu. Itu penting itu penting. Yang kedua pun penting juga. Yang pertama penting, tapi yang ni sebab tu dalam ni hadis dalam hadis ini, lepas daripada tu Imam Nawawi kata, yang dia bawa hadis ni, dia kata wa man kanat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atas sekali Nabi kata setiap amalan dengan niat, dan setiap orang itu walikulli mri'in manawa, setiap orang akan dapat ikut apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi bawa contoh, kalau siapa yang berhijrah kalau zaman dulu tu, zaman Nabi tu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baru nak start dah bunyi tu. Saya psycho selalu dengar bunyi oeng. Sikit lagi Syekh bagi isyarat macam tu. Kalau bagi isyarat dengan 4 kaki tangan, sedap juga 20 isyarat satu. Jadi Nabi SAW sebut kat sini, dia kata siapa berhijrah. Kenapa Nabi sebut contoh? Ni contoh yang Nabi sebut ni. Bukan maknanya hijrah saja, boleh tak boleh niat lain. Kalau benda lain tak apa. Tak, ini contoh. Sama Nabi kata nanti, Nabi kata semua kita kena ihsan. Siapa yang menyembelih kena ihsan, siapa membunuh kena ihsan. Ihsan ni kena 2 perkara saja. Tak, semua benda. Sebab itulah Nabi kata walikulli mri'in ma nawa. Innamal a'malu, al-a'malu tu ada alif lam Ada alif lam tak? Betul Innamal al-a'mal. Alif lam tu apa? Alif lam tu dipanggil dalam bahasa Arab lil istighraq. Maksudnya semua sekali, maknanya macam tu. Semua, every amal. Semua amalan dengan niat. Jadi Nabi selepas tu bawa contoh siapa yang berhijrah. Kenapa contoh hijrah? Kerana hijrah ni antara benda yang paling susah orang nak buat pada masa tu. Hijrah ni daripada Mekah ke Madinah, bukan hijrah macam kita nak pergi ke Miri tau. Saya berhijrah ke Miri. Hijrah kita panggil 2 hari saja. Sebab apa? Kita tidur hotel sana. Dah lah tidur hotel. Naik kereta pula kan? Kereta ada aircon tak? Bukan naik keldai kan? Hijrah dulu 500 km. Orang pergi Mekah tahu tak? Daripada Mekah ke Madinah tu 500. Kalau jalan lurus
Kalau jalan macam ni pula takut jadi 600. Tengah jalan tu ada apa? Orang pergi Mekah tahu lah, batu ada lah, bukan ada pokok pun tak ada di antara Mekah dengan Madinah tu. Kadang-kadang kalau hujan dia ada rumput sikit, itulah dia, panas kan. Lepas tu tinggal kenapa? Bawa semua ke? Bawa lori, bawa trailer, bawa semua barang-barang saya, periuk, kerusi bawa, tak bawa. Lari, keadaan takut, tinggalkan. Bila nak balik? Macam tak nak balik lah. Kalau ada rumah, tinggal rumah. Ada isteri, tinggal isteri. Ada anak, tinggal anak. Semua kena tinggal. Jadi sebab itulah Nabi bawa contoh hijrah. Jadi siapa yang Nabi kata berhijrah, yang susah-susah macam tu, tiba-tiba bukan kerana Allah. Ada kau bukan kerana Allah zaman tu? Ada. Sebab itulah Nabi cakap hadis ni, iaitu nama seorang tu, nama dia tak sebut nama, tapi dia sebut hijrah Ummi Qais, iaitu hijrah Ummi Qais. Hijrah Ummi Qais ni, ada seorang perempuan nama dia Ummi Qais. Dia ni Islam, dia bertunang dengan seorang. Kemudian orang ni, Ummi Qais ni kata, kalau awak nak kahwin dengan saya, datang sini. Dia pun datang. Jadi datang tu kerana apa? Daripada Mekah ke Madinah tu, kerana Ummi Qais nak menikah. Jadi sebab itulah Nabi kata sini, maka nat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Kalau dia hijrah tu kerana nak dunia. Inilah kalau saya ni buat contoh ganas-ganas sikit, minta maaf tu imam. Kadang-kadang kan kita ni katakan ni budak ni, kata ni budak lah bukan kita. Pergi jauh-jauh ni, pergi UK, pergi ke Jepun, Australia, New Zealand, pergi belajar tau. Tanya dia kadang-kadang tu, saya dulu jaga budak-budak di Australia. Jadi saya tanya, awak datang kenapa nak belajar ni? Nanti belajar dapat CJ Ustaz. Nak buat apa? CJ boleh kerja. Tu je. Sia-sia lah belajar awak 4 tahun. Sebab apa? Tak dapat pahala. Saya tak kata dapat dosa, tapi tak dapat pahala apalah, sebab awak niat macam tu saja, nak sijil. Nabi kata kerana dunia. Kerana dunia ni macam-macam. Kerana duit, kerana sijil, kerana apa Datang masjid malam ni kerana apa? Kok ada makan aku malam ni, kok makan sedap. Kat rumah tak ada makanan dalam musim-musim. Musim-musim ni ekonomi merudung ni menjimat kan. Dapat satu tu. Contohnya, dapat benda tu, siapa yang berniatkan tu dapat benda tu, tak dapatlah pahala. Kan rugi macam tu. Jadi sebab itulah kita ni intention tu kena betul dalam buat satu benda. Jadi oleh kerana masa dah habis, jadi cukuplah sekadar tu dulu, insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Saya minta maaf banyak-banyak ada terkasar bahasa dan segala-galanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.